Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam cerita jam ini, dan kebimbangan bahawa Rusia bakal menceroboh Ukraine terus meningkat apabila Presiden Vladimir Putin mengerahkan tentera ke kawasan puak pemisah di timur Ukraine. Beberapa agensi media termasuk Associated Press, AP dan Reuters hari ini melaporkan kereta-kereta kebal dan jentera ketenteraan dikesan di Bandar Donetsk. Dan ketegangan terus meningkat selepas penempatan tentera Rusia berhampiran dengan sempadan Ukraine terus bertambah sejak beberapa minggu lepas. Negara Barat mendakwa Rusia akan menceroboh Ukraine. Namun Kremlin menafikan dakwaan ini, dan kebimbangan ini bertambah lebih buruk apabila terdapat banyak maklumat palsu atau misinformation di media sosial dan juga beberapa naratif yang dimainkan pihak-pihak tertentu. Jadi kita nak faham krisis Ukraine-Rusia ini di sebalik tajuk berita dan juga di sebalik banyak maklumat di media sosial yang mungkin mengelirukan. Jadi bersedia bersama saya ketika ini Herizal Hazri, Ketua Eksekutif ISIS Malaysia. Terima kasih Herizal sudi bersama kami dalam cerita jam ini. Pertama sekali, kita nak faham langkah Presiden Rusia Vladimir Putin mengiktiraf dua kawasan di timur Ukraine ini sebagai entiti bebas pada Isnin. Apa signifikan langkah ini? Terima kasih Naila. Yang pertama, krisis Ukraine ni memang sangat kompleks. Ya. Dia bukanlah satu krisis yang baru. Dua daerah atau region ini, Donbas region ini ya, di selatan Ukraine, di mana dia bersepandangan dengan Rusia, telah pun mengalami krisis ini selama 8 tahun. Ya. Jadi apa yang berlaku di situ adalah daripada segi pandangan Kremlin ataupun Rusia, pada dasarnya dua daerah ini adalah milik ataupun sebahagian daripada Rusia. Namun begitu, itulah persoalan asas yang menjadi satu pertikaian, kerana bagi Ukraine dan bagi masyarakat antarabangsa, tentu sekali dua daerah ini tergolong di dalam negara Ukraine. Dalam dua daerah ini juga telah wujud gerakan pro-Moskow, di mana semacam perang saudara telah berlaku seperti yang saya nyatakan sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu. Dan dalam perang saudara ini tentu sekali puak-puak yang lebih pro kepada Rusia ingin bersatu, atau kalau tidak bersatu pun dengan Rusia, mereka mahu menganggap diri mereka itu adalah bebas daripada Ukraine atau mereka adalah wilayah yang independen. Ya. Jadi langkah Presiden Putin untuk yang pertama sekali, apabila dia mengatakan bahawa dua wilayah ini dikenali sebagai wilayah yang independen, itu tentu sekali pada dasarnya telah memberi semacam recognition ke atas puak-puak yang pro-Moskow, di mana menganggap bahawa dua daerah ini bukan lagi sebahagian daripada Ukraine. Jadi itu adalah satu statement yang bagi saya sangat besar. Yang kedua adalah apabila Rusia mula menganggap dua daerah ini bukan sebahagian daripada Ukraine, ia membolehkan Rusia pada pandangan Kremlin sendiri untuk menghantar tentera-tentera Rusia ke dalam daerah ini. Pada dasarnya mereka menganggap penghantaran tentera ini adalah untuk mendamaikan kekacauan jika berlaku di dalam daerah ini, oleh kerana recognition Rusia terhadap independen dua daerah ini. Tetapi pada pandangan masyarakat Barat dan masyarakat antarabangsa, ini merupakan satu invasion ya, ataupun langkah untuk menakluk dua daerah ini daripada Ukraine. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat membimbangkan, terutama sekali apabila negara-negara kuasa besar seperti Amerika dan tentu sekali sekutu-sekutu Amerika di Eropah melihat ini adalah satu pelanggaran nyata hak sovereignty ataupun keabsahan sesuatu negara itu sendiri. Apa yang menjadi kebimbangan utama sekarang ini adalah risiko atau ancaman berlakunya pencerobohan dan konflik besar di kawasan timur Ukraine ini. Kalau kita lihat juga di media sosial, ada yang mendakwa kita ni berada di ambang peperangan besar. Mungkin satu dakwaan yang besar, tapi ramai yang bimbang dengan situasi semasa dan ramai juga yang keliru. Jadi bagaimana untuk kita melihat dakwaan yang dibuat negara-negara Barat bahawa pencerobohan sudah pun berlaku seperti yang dikatakan kerajaan UK baru saja sebentar tadi. Jadi bagaimana kita nak melihat dakwaan ini
ini berasas ataupun retorik semata-mata dan risiko peperangan besar berlaku? Bagi saya risiko peperangan itu tentu sekali ada. Sama ada ia adalah besar atau kecil, itu persoalan yang sukar untuk kita ataupun saya memberikan jawapan. Ya. Tentu sekali masyarakat antarabangsa mempunyai option-option yang berbeza untuk menangani atau menghadapi krisis ini. Kalau kita lihat dalam Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, itu elemen-elemen yang masyarakat antarabangsa ada ya, untuk menangani krisis itu adalah agak terhad. Jadi seringkali cara untuk menangani krisis adalah melalui gerakan ketenteraan. Tetapi pada hari ini ada juga cara untuk berbincang, ada juga cara untuk mengadakan platform dan juga cara sekatan embargo ekonomi dan sebagainya yang boleh dikenakan. Yang penting sekali sama ada ini akan berkesan atau tidak untuk Rusia, itu adalah perkara kedua. Tapi yang perkara pertama adalah untuk mengelakkan daripada peperangan besar-besaran. Jadi pada pandangan saya, walaupun tentu sekali possibility itu ada untuk berlaku satu permasalahan yang tidak boleh dirungkai yang membawa kepada konflik antarabangsa, namun begitu saya juga pasti bahawa kita sekarang pada hari ini kita mempunyai banyak platform, banyak kepakaran dan banyak cara untuk menghadapi krisis seperti ini. Jadi saya rasa semua negara-negara, terutama sekali negara-negara kuasa besar, akan cuba menggunakan platform-platform yang ada ini sebelum apa-apa gerakan ketenteraan diambil. Tidak ada negara yang mampu ataupun yang mahu berada di dalam kancah peperangan pada hari ini, di mana keadaan ekonomi dunia agak lumpuh dan juga di mana permasalahan COVID yang belum selesai dan sebagainya. Bagaimana kita nak fahami pula posisi Malaysia? Bagaimana pendekatan negara kita terhadap krisis di Ukraine yang kita tahu sudah pun berlangsung ataupun berlaku sejak 2014. Pastinya kita nak juga fahami bagaimana pendekatan atau posisi Malaysia terutamanya apabila melibatkan tragedi nahas MH17. Jadi Malaysia sangat konsisten dalam hal-hal begini. Yang pertama sekali, kita tidak endorse atau kita tidak sanction mana-mana negara sekalipun yang mahu mengambil satu langkah claim ataupun mengambil daerah-daerah yang mereka rasakan bahawa ini adalah sebahagian daripada daerah mereka, sedangkan undang-undang antarabangsa sudah jelas, pemetaan negara-negara sudah jelas pada hari ini. Jadi bukan sahaja Rusia, kita juga sangat konsisten di dalam South China Sea contohnya, dan itu ada banyak negara-negara yang claim termasuk Filipina, termasuk Vietnam, termasuk Cambodia. Ini adalah semua negara-negara rakan kita di ASEAN dan juga kuasa besar seperti China. Kita juga sangat konsisten dalam hal ini, terutama sekali di dalam krisis di antara Palestin dan Israel, di mana kita sentiasa membangkang atau menyatakan pendapat kita bahawa Israel tidak berhak untuk mengembangkan daerah Israel, terutamanya dengan apa cara sekalipun lah, cara militeri ataupun cara penambahan penempatan penduduk dan sebagainya. Jadi Malaysia adalah satu negara yang sangat konsisten. Yang pertama, kita tidak menyokong tindakan seperti ini. Yang kedua, kita sentiasa berdiri dengan norma-norma antarabangsa yang telah pun diterima di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kita sentiasa mencari jalan untuk mencari satu platform perdamaian yang terbaik. Kita telah pun berkecimpung dengan dalam sekali, contohnya di dalam krisis selatan Filipina, di Mindanao, di mana kita cuba cari jalan penyelesaian yang tidak menggunakan kekerasan ataupun ketenteraan. Kita juga sering masih lagi aktif dan cuba untuk mencari penyelesaian, contohnya di daerah selatan Thailand dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak ada persoalan daripada segi Malaysia. Kita sangat konsisten dalam hal ini dan kita akan terus berdiri dengan pendapat kita. Akhir sekali, sekiranya berlaku
konflik besar di timur Ukraine membabitkan kuasa-kuasa besar dunia. Apa mungkin kesannya kepada Malaysia dan Asia Tenggara dan juga mengambil kira keadaan ekonomi semasa yang masih tak tentu? Bagi saya krisis ini memang ada banyak rantaian ataupun impak ya yang mungkin akan berlaku, terutama sekali daripada segi sumber gas asli ya. Kita mungkin akan melihat kepada sedikit imbalance dengan harga gas dan juga maybe supply sebab daerah ini mempunyai laluan utama untuk sumber gas asli terutama sekali di Rusia yang boleh mengganggu gugat harga pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali kalau berlaku krisis ini berpanjangan dan melarat-larat ya ke tempat-tempat lain, ia tentu sekali akan mengganggu ekonomi yang baru saja nak pulih, ekonomi dunia dan juga tentu sekali dagangan. Itu yang kedua. Daripada yang ketiganya, Malaysia sebagai satu negara yang kita ni adalah neutral ya, dan kita sentiasa berdagang dengan semua negara, kemungkinan juga akan terpalit sedikit. Maksudnya bagaimana kita harus memposisikan negara kita supaya kita sentiasa bebas dan berhak dan bebas berdagang dengan negara-negara yang penting dengan kita. Jadi impak-impak ini tentu sekali ada, tetapi saya pasti kita telah pun membuat perancangan yang sesuai, tapi yang lebih penting adalah kita harus menolong masyarakat antarabangsa supaya mengelakkan krisis ketenteraan yang besar. Itu yang pertama. Baik, terima kasih Harizal Hazri, Ketua Eksekutif ISIS Malaysia, sedikit sebanyak mengulas mengenai krisis Ukraine Rusia, dan kami akan terus membawakan perkembangan terkini berhubung dengan ketegangan antara Ukraine dan Rusia yang terus meningkat baru-baru ini, dan kita akan bertemu seketika kembali selepas ini.